Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 1. Okey, kita sambung balik video kedua macam biasa. Macam sebelum ini, minggu-minggu lepas, bila dah kembali bertukar ke video kedua, saya automatik akan bertukar jadi hitam. Jangan tanya lagi, benda itu benda biasa, benda sama biasa kita buat kelainan, takkan tengok wajah saya lepas tu hitam, biasalah tu. Supaya ada kelainan. Cikgu lain ada buat macam ni? Tak ada. Ada? Tak ada, tipu. Jangan menipu, tak ada, memang tak ada. Saya je yang buat perangai macam ni saya je yang buat pelik-pelik macam ni untuk anda semua. Okey. So, kita teruskan ke soalan yang keempat. Kita ada 15 minit lagi video kedua ini. Saya kalau boleh, saya tak nak ganggu 20 minit anda untuk isi kehadiran itu. Sebab tu saya cuba laju memberi jawapan pun dengan laju. Tak ada masalah. Kita cuba. Okey. So, sebelum saya mulakan video ini, memberi jawapan untuk soalan ini, saya bagi dulu kata kunci keempat. Masyarakat. M-A-S-Y-A-R-A-K-A-T. Masyarakat. Okey. Teruskan Saya akan teruskan ke memberi jawapan untuk soalan yang keempat. Okey. Ramai yang kita tanya, cikgu tengok saja ke ni? Tak jawapan saya berikan ini anda perlu tulis. Anda perlu jawab. Kena salin dalam buku nota. Cikgu nak salin yang mana? Nanti selepas video ini, sebelum saya bagi link kehadiran, saya akan berikan anda link yang mengandungi soalan-soalan inilah. Anda boleh tengok link itu balik dan anda jawab je lah. Kalau ada printer, boleh print saja. Tapi kalau tak ada printer, boleh lukis. Sebab kita kena faham saya kena buat sesuatu yang tak menyusahkan mana-mana pihak. Maksudnya, ada orang yang ada duit, dia ada printer, dia nak print. Pada dia print itu cantik, nampak okey, senang kerja dia. Tapi ada juga keluarga yang tak berkemampuan. Nak beli printer jauh sekali, nak pergi kedai print, lagilah masalah. So, lukislah. Tak apalah, tak cantik sangat pun. Cuma ni kan bentuk bulat. Janganlah nanti korang lukis bulat itu jadi teruk sangat kan. Nampak bulat pun nampak donat dah pula jadi. Janganlah melampau sangat. Tapi cubalah, cuba. Tak ada masalah. Lukis, saya tak marah. Pernah ke saya marah sebab gambarnya buruk sangat? Bila saya ambil buku anda, saya menanda. Paling-paling saya cakap, buruknya lukisan. Saya cakap itu je. Tak ada pun saya marah sampai lukis balik biar sampai jadi cantik. Tak ada. Okey. Cuma saya cakap, alah buruknya. Tak boleh buat cantik lagi ke? Itu je paling tinggi pun. Tapi tak apalah, saya ikhlas kan. Dah buruk, saya cakaplah buruk. Kan tak ada masalah. Okey, so kita teruskan soalan yang keempat. Yang ini adalah berkaitan dengan kita nak membaca titik itu kedudukan titik itu, koordinat titik itu dia perlu melalui latitude dan longitude. Okey, so yang pertama ini soalan 4, dia tak minta kedudukan betul lagi. Dia cuma minta bacaan latitude dan bacaan longitude saja. So sebenarnya ianya sangat senang. Janji anda tahu apa itu latitude, apa itu longitude. Sebab tu bila saya mengajar, saya berkali-kali suruh anda cakap. Ingat tak saya bagi tahu korang kena ulang benda ini, ulang banyak kali. Kalau pergi kantin pun tak apa, ulang aja sambil jalan ulang. Tak payah bercakap dengan kawan-kawan, tak apa. Keluar kelas kita masa tu saya suruh ulang je. Apa saya suruh ulang? Latitude mendatar, melintang Okey, latitude melintang, mendatar, melintang itu melintang, latitude melintang, latitude melintang. Sambil jalan sebutlah latitude melintang. Macam gila tengok kenapa mulut baru orang tahu tu belajar. Tu belajar dengan cikgu Efi lah tu. Kan? Pelik-pelik kan? Tak apalah. Sekurang-kurangnya anda ingat. So bila anda ingat yang itu latitude melintang, anda akan boleh jawab. Soalan A, soalan 4A. Latitude-nya nilainya berapa? Dah jelas-jelas ni melintang. Nilainya berapa? 3 darjah U. Dapat markah free. Kalau latihan yang diberikan tadi, satu betul ini 4 markah. Sayang betul kalau salah. 4 markah Longitude tentulah yang tegak. Berapa? 102 darjah T. Masya-Allah senangnya. Okey, 4B, latitude-nya adalah 52 darjah U.
Longitude-nya adalah yang tegak 0 darjah. Alamak, I dapat markah banyak mana dah. Sayang betul. Phnom Penh. So, latitude-nya berapa? 13 darjah U. Longitude-nya yang tegaknya 105 darjah T. Alamak, senangnya soalan. Tapi kenapa lah anda salah? Dan bila saya nilai balik, yang salah itu sebab dia tak ingat latitude, longitude. Tu je. Salahnya dia terlupa latitude yang mana longitude yang mana Allah, bila salah memang tak boleh buat apa lah. Sayang. Okay. So, Bandar Seri Begawan 4D. Melintangnya adalah 5 darjah U. Dan juga yang tegaknya, longitude-nya adalah 115 darjah T. Allah, senangnya cikgu. Sayangnya memang saya lagi terasa ruginya soalan yang kecewa. Tolong ingat kalau anda naik tingkatan 2 nanti dan dapat jadual, tengok siapa cikgu geografi tingkatan 2, kalau tak nama saya, make sure ingat. Tak ingat dalam kelas engkau siap. Sebab apa? Kita dah mula akan bersemuka. Tahun depan totally insya-Allah bersemuka. Kita harapkan tak ada varian-varian baru yang berbahaya, tak ada. Okey, harapnya tak berlaku lagi PDPR. Tapi memandangkan ramai yang dah beli gadget apa semua, saya rancang kita belajar bersemuka. Dan kita ada juga yang secara online. Maksudnya apa? Saya akan bagi rakaman untuk anda tengok di rumah. Kita buatlah seminggu sekali ke 2 minggu sekali ke. Jadi Jumaat Sabtu anda kena tengok. So minggu selepas itu kita cek. Bijak. Tak ada masalah pada muka. Okey. Next. Soalan 5. Soalan 5 nak apa? Berikan kedudukan bagi titik-titik di bawah. Dia nak kedudukan. Bila dia nak kedudukan, anda boleh rujuk pada buku teks. Muka surat 19. Cara menentukan kedudukan berdasarkan latitude dan longitude. Mesti pada titik pertindihan. Pertindihan 2 garisan itu, kita buat bacaan. Yang pentingnya kita kena baca yang mana dulu? Kita kena baca latitude dulu. Latitude yang mana? Latitude melintang, latitude, melintang, latitude, melintang, latitude. Okey, kita kena buat bacaan yang itu dahulu. Boleh ingat sebab tu dalam kelas, siapa yang lupa dalam kelas saya duk ulang berkali-kali saya duk ulang dalam kelas supaya saya cakap pada anda, ingat latitude cukuplah, ni belum saya bagi lagi latihan 5 garisan latitude tu. Garisan khatulistiwa, garisan sartan, garisan apa lagi? Arktik, garisan jadi, garisan Antartik yang mana satu. Itu juga dalam tajuk latitude. So sebab tu saya nak anda ingat sebenarnya, tapi saya tak tahulah. Yang ni pun ramai yang salah. Okey, kita tengok yang pertama. Tak apa, kita tengok yang pertama dahulu. Okey. Yang pertama adalah titik W. Yang ini titiknya. So, titik W ini kena bertindih pada garisan 2 yang mana? Latitude dan longitude yang mana? So, kalau anda tengok W ini pada garisan latitude yang ini. Latitude yang ini dan longitude-nya yang ini. Nampak mouse saya ni? Saya gerakkan mouse ni. Yang ini Yang ini longitude, yang ini latitude. Betul? So bertindih 2 itu. So kita kena baca. Jangan panik, relax. Kita baca apa dahulu? Kita baca latitude dahulu. So ini adalah garisan latitude. Berapa nilai dia latitude-nya? Diberikan yang ini. 70 darjah U. Tulis dahulu, relax. Tulis jawapan dulu. 70 darjah U, relax. Ramai lepas tulis 70 darjah U habis situ. Wah, salah. Sebab bila titik bertindih itu, kau nak baca kedudukan, titik bertindih itu takkanlah satu garisan. Kalau satu garisan jadi tak bertindih.
dia akan bertindih pada dua garisan. So, garisan tegaknya mesti kena ada. So, garisan tegaknya adalah di sini. Apa? Garisan ini bernilai 50 darjah T. Terus, tulis 50 darjah T. Kesilapan ni ramai pelajar buat. Masya Allah. Ramai buat salah apa? Antara dua jawapan ini, dia letakkan simbol. Ada yang letak koma, ada yang letak dash, ada yang letak star, ada yang buat macam-macam lah. Letak gambar kambing, gambar lembu, semua dia letak. Semua itu memberikan salah. So tak nak tulis saja jawapan. Tak nak ada apa-apa simbol. Okey, titik X. La titiknya adalah 30 darjah S, tulis. Longitudenya adalah 50 darjah T. Rapat-rapat. Senang. Y. Titik Y di sini adalah latitudenya adalah 70 darjah U. Longitudenya adalah 0 darjah. 0 darjah. Cikgu, 0 darjah tu nak tulis T ke U ke S ke B ke apa nak tulis? Bila perlawanan bola sepak, 0 darjah ini umpama referee. Dia tengah-tengah tidak memihak kepada mana-mana. So, bila 0 darjah, tulis saja 0 darjah. Tak ada T, tak ada S, tak ada B, tak ada U, tak ada apa. So, 0 darjah dia adalah umpama referee. Okay, next. Yang terakhir, Z. So, Z ini adalah garisannya kena pada 0 darjah. Tulis saja 0 darjah. Tak perlu ada T, B, tak payah. Dan longitudenya adalah 35 darjah. Settle. Kena keluar error ni. Kau saya masih okey Okey. Takut jadi macam tadi Okey, so itu jawapannya 35 darjah. Okey, so standby jawapan ini mesti ditulis dalam buku nota Okey, seterusnya soalan yang terakhir yang saya berikan pada minggu ini sangat senang, berkaitan dengan menentukan arah menggunakan kompas menggunakan kompas. Benda ini ada pada buku teks, jelas pada muka surat 5, panduan mengorientasikan kompas magnetik. Bila anda membaca ulang kaji, tak sepatutnya anda salah. Jelas Okey, so apa jawapannya? Kita tengok. Langkah yang pertama diberikan 4 pilihan ini. Yang pertama, pusingkan kompas perlahan-lahan sehingga jarum kompas menghadap utara. Adakah itu yang pertama? Sebelum saya teruskan, saya berikan kata kunci kelima, selamat. S-E-L-A-M-A-T. Okey. Adakah baca arah objek seperti yang dicatat pada permukaan kompas? Adakah itu yang pertama? Ataupun letakkan kompas di permukaan, adakah itu yang pertama? Ataupun pilih tunjukkan, adakah itu yang pertama? Saya terus memberikan jawapan. Langkah pertama adalah pilih lokasi sebagai titik. Kita nak menentukan arah, cari lokasi dulu. Takkanlah tiba-tiba main arah saja. Kena ada lokasi dahulu. Yang pertama. Yang kedua adalah sakit tekan. Yang kedua adalah letakkan kompas di atas permukaan yang rata. Kompas itu mesti diletakkan pada permukaan yang rata dan tidak berhampiran dengan besi ataupun magnet. Yang ketiga, pusingkan kompas perlahan-lahan sehingga jarum kompas menunjukkan arah utara. Kalau korang tengok pada kompas ada satu jarum, dia tunjuk satu arah je. Pusinglah macam mana pun, dia tunjuk arah sama je, itu adalah arah utara. So, kita pusing kompas itu supaya pada kompas itu ada huruf U utara, kena betul-betul bertindih dengan jarum itu. Dan yang keempat adalah baca objek seperti yang dicatat pada permukaan kompas. So, itu adalah 4 langkah. So, yang ni ada yang salah, ada yang betul. So, anda belajar sesuatu hari ini. So, tamatlah perbincangan soalan kita pada minggu ini. So, sebelum saya tamatkan kelas kita hari ini, kata kunci ke-6 kita adalah misi. M-I-S-I. So, saya dah menggunakan hampir 15 minit. So, saya tamatkan
pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bye-bye.